Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita pergi kepada bab seterusnya, peperiksaan TBE bahagian A untuk bab yang kedua, iaitu berkenaan dengan pengenalan kepada takaful dan juga insurans. Okey, kita go through seterusnya. Okey, mula-mula kita pergi kepada pengenalan kepada takaful dan insurans. Okey, takaful tu berasal daripada kata kerja Arab lah, iaitu kafalah, yang bererti menjamin secara bersama. Jadi bila kita sebut takaful ni, dia kita kita mudahkan dia, konsep dia saling jamin menjamin. Gitulah. Maksudnya perkongsian, berkongsi antara satu sama lain. Okey. Takaful didefinisikan sebagai satu perjanjian berdasarkan bantuan bersama, di mana peserta takaful bersetuju untuk menyumbang kepada dana bersama yang memberikan manfaat keuangan bersama yang dibayar kepada peserta takaful atau waris mereka apabila terjadi peristiwa yang telah disepakati, iaitu risiko. Maknanya peserta-peserta takaful ni mereka saling bantu-membantu menyumbang, mereka menyumbang ke dalam satu tabung. Yang mana tabung tu diuruskan oleh company takaful. Duit tu adalah duit orang ramai, iaitu sebagai peserta. Mereka ni sebagai ahli yang menyumbang, mereka berkongsi dan sumbangan tu dimasukkan dalam satu tabung. Okey, dan mereka akan dapat jaminan, iaitu mereka akan mendapat manfaat seperti benefit, benefit-benefit yang ada dalam risiko yang kita jamin tadi. Contohlah, katakanlah dalam polisi tu ada manfaat kematian, TPD, sakit kritikal dan sebagainya. So itulah manfaat yang dijamin. Okey, amount tu bergantung kepada sumbangan, caruman ataupun bergantung kepada beberapa faktor. Nanti kita akan share. Okey, pengenalan kepada takaful dan insurans pula. Pengenalan pada takaful dan insurans, takaful ni tanggungjawab bersama. Perpaduan masyarakat persaudaraan, maksudnya berkongsi antara satu sama lain. Sumbangan oleh individu ke dalam dana takaful disebut sebagai tabarruk ataupun sumbangan. Kita tak panggil bayaran ni, kita panggil tabarruk fund, tabung tabarruk ataupun sumbangan, contribution. Okey, takaful berdasarkan kepada syariah atau undang-undang Islam yang menjelaskan bagaimana individu boleh bekerjasama melindungi antara satu sama lain. So itulah konsep dan falsafah takaful. Okey, kita pergi kepada manfaat takaful. Okey, kita pergi kepada manfaat takaful. Manfaat takaful ni adalah ia memberi perlindungan, keuangan dan keselamatan kepada keluarga daripada kerugian keuangan yang disebabkan oleh kematian kepada pencari nafkah tu tadi. Itu manfaat takaful. Dia menyediakan cara untuk memastikan gaya hidup penerima manfaat terpelihara. Manfaat takaful ataupun benefit takaful ni, dia memastikan gaya hidup, maksudnya kelangsungan hidup penerima manfaat, iaitu orang yang dilindungi tadi tu ataupun waris dia tu terjaga, terpelihara lah sebab ada backup plan ni tadi. Okey, manfaat takaful atau benefit takaful juga dia membantu peserta, orang yang memohon tu, menyediakan pendapatan yang mencukupi bagi diri dia dan tanggungan ataupun keluarga dia untuk mengekalkan taraf hidup apabila berlaku kecacatan, bila berlaku sakit, bila berlaku risiko-risiko dalam kehidupan ataupun risiko keuangan. Itu manfaat takaful. Okey, kita pergi kepada manfaat takaful ni dari segi keuangan pula. Okey, dari segi keuangan, dia menyediakan perlindungan keuangan dan keselamatan daripada kerugian keuangan yang disebabkan oleh pencari nafkah. Pencari nafkah meninggal. Jadi dia memberi backup plan dari segi keuangan dan memastikan kelangsungan hidup tu sama macam yang tadi, membantu peserta untuk menyediakan pendapatan yang mencukupi apabila berlaku risiko-risiko, sama dari segi keuangan, dari segi fizikal, dari segi kesemuanya yang berkait dengan takaful ni, tujuan dia adalah backup plan. Gitu. Okey.
Ia juga menyediakan bantuan keuangan kepada golongan yang malang. Ya, dan memerlukan melalui konsep tabaruk tu tadi di mana sebahagian daripada sumbangan akan diperuntukkan kepada dana risiko. Maknanya dia konsep sharing lah dekat situ zakat dan cukai korporat. Maksudnya dalam takaful sendiri boleh digunakan untuk tujuan pembangunan komuniti. Maksudnya dekat sini apabila pihak takaful dia jaga tabung tu, tabung tabaruk tu company takaful dia jaga tabung tabaruk. Jadi dari situ ada bisnes. Bila ada bisnes, dia akan ada orang kata apa? Ada return kan. So dari situlah corporate pihak syarikat membayar cukai dan cukai itu akan balik kepada rakyat semula. So benda tu adalah cycle lah, bantu membantu each other directly dan juga indirectly. Okay. Okey, dalam takaful ni biar kita menggunakan konsep tabaruk tau. Tabaruk ni dia punya konsep dia adalah saling bantu membantu jamin menjamin antara satu sama lain lah kan. Memberi peluang kepada peserta untuk mendapatkan keredaan Allah, keberkatan, pahala. Dia dalam konsep macam kalau konsep yang kecil tu macam khairat kematian. Okey, kita kumpul duit, khairat kematian dalam taman, dalam kampung. Apabila berlaku kematian kepada salah seorang ahli, ahli tu dia bayar khairat RM10 je. Tapi keluarga dia dapat RM1,000. Daripada mana? Daripada tabung khairat tu tadi. Duit orang ramai, duit orang kampung, duit orang taman tu sebenarnya dalam bentuk derma ataupun sedekah. So kat situ kita kata dia ada elemen tabaruk, pahala lah, keredaan ataupun saham akhirat kita panggil. Okey. Mempromosi nilai-nilai moral dan perlakuan etika dalam semua aktiviti perniagaan dan operasi kerana ia bebas daripada unsur-unsur yang dilarang. Maksudnya takaful ni dia menerapkan lah, okay, nilai-nilai moral dalam pengurusan perniagaan dan sebagainya, patuh syariah. Patuh syariah. Okey, baik. Okey, kita pergi kepada konsep insurans pula. Okey, insurans nanti kita akan tunjukkan apa beza insurans dengan takaful dan sebagainya. Okey, insurans ni sebuah kumpulan individu yang terdedah kepada risiko. Maknanya orang ramai lah yang serupa, risiko dia sama iaitu kematian, hilang upaya. Okey, mereka ni terdedah kepada risiko. Dikenal yang serupa berkumpul dan menyumbang. Mereka menyumbang, mereka pun menyumbang juga. Mereka kumpul juga duit tu. Dikenali sebagai premium. Kalau insurance, mereka tak panggil contribution tapi dia panggil premium insurance. Gitu Kalau ada jumpa perkataan premium tu, that mean itu untuk insurance. Okey, pihak insurans untuk membentuk dana insurans. Okey, premium tu untuk membentuk dana insurans. Yes, diorang kumpul dan membentuk dana. Insurans adalah kontrak jual beli antara dua pihak. Jual beli ni penjual pembeli. Ah, di mana pihak penanggung menjual perlindungan, iaitu pihak penanggung ni syarikat insurans, dia jual perlindungan. Sementara pihak yang diinsurankan dia membayar premium. Pihak yang diinsurankan ni adalah peserta tadilah kan. Jadi dia bayar premium untuk perlindungan yang dijual. Gitulah. So dia punya akad dia tu jual beli. Gitu Okey. Ia merupakan medium di mana beban keuangan akibat kemalangan dipindahkan dari pihak diinsyurkan ke pihak penanggung. Maksudnya apa-apa jua risiko bebanan tu dia dipindahkan daripada pihak yang diinsyurkan kepada penanggung. Maknanya peserta tu tadi mereka memindahkan risiko kepada syarikat insurans. Okey. Tidak ada saling keterikatan atau persetujuan di antara pihak yang diinsurkan. Mereka tidak ada orang kata saling menjamin ke, tak ada sebab dia konsep jual beli. Seorang jual barang, seorang jual dan seorang beli. So antara penjual dan pembeli saja. Dia tak ada konsep tabaruk yang konsep sharing tadi tak ada. Okey. Jika seseorang mengalami kerugian akibat terjadi risiko, jika berlaku sebarang risiko, okey, risiko yang dilindungi lah, maksudnya risiko yang diambil.
ia akan mendapat pampasan daripada syarikat insurans dengan menggunakan dana dari tabung tadi. Maksudnya pihak insurans akan bayar pampasan menggunakan dana tadi, dana jual beli yang mereka simpan dalam bentuk yang mereka dapat hasil daripada jual beli itu tadi. Okey. So dekat sini dia punya konsep dia jual beli Okey. Menurut Akta Perkhidmatan Keuangan FSA 2013, perniagaan insurans boleh dibahagikan kepada dua bahagian. Perniagaan insurans hayat maksudnya life insurance yang merangkumi sebarang jenis perniagaan insurans yang dijalankan hanya sebagai tambahan kepada perniagaan insurans hayat. Dan perniagaan insurans am. Insurans am ni, insurans hayat ni dia more kepada life insurance Kalau insurans am ni dia merujuk kepada perniagaan insurans yang bukan termasuk dalam perniagaan insurans hayat. Maksud dia contoh kita nak renew kereta. So bila kita nak renew insurans kereta yang itu di bawah insurans am. Okey. Kalau kita nak renew kita nak buat insurans rumah. Maksudnya nak cover rumah kita daripada kebakaran, daripada banjir, barang rumah tu daripada rosak, iaitu di bawah insurans am, iaitu general. So dia ada dua lah life dengan general. Okey. Pengenalan kepada taraf dan insurans. Okey, manfaat insurans pula, dia menyediakan perlindungan keuangan dan keselamatan kepada keluarga daripada kerugian keuangan. Menyediakan perlindungan keuangan dan keselamatan kepada pemilik harta daripada kerugian keuangan. Membantu peserta untuk menyediakan pendapatan yang mencukupi. Okey, dia punya manfaat tu sama, insurans dan takaful tu sama, cuma dari segi akad tu berbeza. Okey, yang ini pun sama juga. So, manfaat insurans dan takaful tadi tu dia ulang saja benda yang sama Sebab semuanya fungsi dia adalah sama. Satu Islamik, satu non-Islamik. Itu je beza dia Okey, resolusi syariah mengenai insurans. Okey, yang ini penting sangat. Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan telah memutuskan bahawa insurans hayat yang disediakan oleh syarikat insurans hayat adalah suatu urus niaga yang boleh dibatalkan kerana ia bercanggah dengan prinsip-prinsip perniagaan Islam kerana mengandungi unsur gharar, maisir dan riba. Oleh itu, dari sudut pandangan syariah, insurans adalah haram. Ini fatwa Fatwa dah tetapkan, dah keluarkan, insurans adalah haram. Okey, bagi siapa-siapa yang kat luar sana, dia ada polisi insurans. So, kita tolong educate dia bahawa insurans ni haram dan duit yang dia dapat dari pampasan tu dia tak boleh guna pun. So, sangat rugi kalau dia meneruskan at the end, bila dapat pampasan, dia tak boleh guna. Sedangkan manfaat takaful insurans ni nak membantu mengurangkan bebanan keuangan. Tak tercapai matlamat tu. Dia gitu Okey. So, pengenalan seterusnya, resolusi syariah mengenai insurans. Okey, Akademi Fiqh Islam OIC telah memutuskan bahawa kontrak insurans komersial dengan premium tetap berkala yang biasa digunakan oleh syarikat insurans komersial adalah suatu kontrak yang mengandungi unsur-unsur risiko utama yang menyebabkan kontrak tersebut menjadi batal. Oleh itu, diharamkan menurut syariah. So, yang berkait dengan insurans ni sebenarnya haram menurut syariah. Okey. Apakah unsur yang dilarang dalam insurans tadi? Ada 3 unsur yang dilarang yang disebutkan tadi. So, kita pergi satu persatu. Okey. Pertama adalah gharar. Gharar ni, kalau saya salah sebut, gharar ni, kata Arab adalah konsep yang agak luar bermaksud penipuan. Ada unsur-unsur penipuan kat situ. Ada ketidakpastian, benda yang tak pasti, uncertainty, okay? Atau bahaya yang boleh menyebabkan kehancuran atau kerugian. Okey, sebuah kontrak dianggap memiliki unsur gharar apabila, okey, kontrak insurans tu dia memiliki unsur gharar. Tadi dia gharar, maisir dan riba kan? Okey, gharar ni adalah benda yang tak pasti, uncertainty. So kenapa dia kata gharar?
pihak-pihak tidak yakin tentang kepastian peristiwa. Sama ada peristiwa tersebut akan berlaku atau tidak. Kan bila dia berkait dengan jual beli, pihak-pihak yang terlibat, maksudnya dia pun tak tahu, kita kata risiko ni berlaku atau tak, benda yang tak pasti. So tu yang tu yang dimaksud dengan gharar, benda yang tak pasti. Objek kontrak tidak diketahui oleh pihak-pihak. Maknanya tak ada objek untuk kontrak itu, dia tak ada barang lah, kan? Tidak ada kepastian mengenai kewujudan objek tu. Bolehannya diragukan, maksudnya mungkin investment tu dia dalam dana-dana yang tak patuh syariah, so meragukan dekat situ. Jumlah atau kuantiti objek kontrak tidak diketahui. So ada perkara-perkara yang seperti benda yang ketidakpastian lah dekat situ. Okey, so itulah maksudnya gharar. Gharar ni benda yang tak pasti. Okey. Perlu dicatat bahawa ketidakpastian ini boleh dihapuskan sepenuhnya dari transaksi perniagaan. Oleh itu, para ulama syariah membezakan antara gharar besar dan gharar kecil. Kalau kita tengok gharar ni pula, dia ada dua pula, iaitu gharar yasir dan gharar fahish. Gitu kan? Yasir ni dia melibatkan gharar yang kecil, dibenarkan. Okey, yang melibatkan gharar fahish ni, gharar yang besar dan tidak dibenarkan. Ada gharar yang dibenarkan, ada gharar yang tidak dibenarkan. Okey. Boleh baca buku teks untuk lebih detail, ya. Yang ini kita explain just sekadar surface sebab ada topik-topik yang dibagi sampel dalam textbook. Okey. Dalam kes insurans Astaghfirullahalazim. Dalam kes insurans hayat, gharar dikatakan wujud kerana pihak insurans mahupun yang diinsurkan. Maksudnya pihak insurans tu company insurance, yang diinsurkan tu adalah peserta, tidak mengetahui hasil kontrak. Maksudnya tak tahu ending dia claim ke tak, ending dia mati ke tak dalam tempoh kontrak. So keputusan pertukaran adalah tidak pasti. So benda tu tak pasti. So sebab tu ada unsur-unsur gharar. Okey. Dalam kes insurans am pula, insurans general pula, kat mana ada unsur tu? Contoh, pihak yang diinsurkan, peserta tidak mengetahui jumlah pampasan yang mungkin diterima dalam kes kemalangan atau bahaya. Contoh kita cover kereta, tapi kita tak tahu kita akan terima berapa jika berlaku kemalangan dan sebagainya. Yang kita insured tu adalah nilai kereta, tapi kita tak tahu dia akan bayar mengikut apa. So atas kerosakan kereta, rosak yang bagaimana, berapa persen. Okey. Insurans dan yang diinsurankan tidak mengetahui bila bahaya tersebut akan berlaku, ialah benda yang tak pasti. Tiada keadilan dalam insurans. Pihak yang diinsurkan dikenaki membayar premium. Tetapi jika bahaya jika bahaya yang diinsurkan tidak berlaku, pihak yang diinsurkan tidak dapat terima apa-apa pampasan. Dia tak terima apa-apa. So macam tak adil kat situ. Sebab dia jual beli, sepatutnya dia dapatlah barang tu. Gitulah. So berbeza dengan takaful sebab dia menyumbang. Menyumbang ni kita memang dah derma. Itu beza dia dari segi akad tu. Okey, seterusnya. Maisir. Okey, maisir ni bermaksud judi. Okey, maisir bermaksud judi. Dalam insurans, maisir dikatakan wujud dekat mana? Pihak yang diansuransikan boleh menerima jumlah wang yang besar tanpa sumbangan premium yang sepadan. So ada unsur-unsur judi. Maksudnya jumlah wang besar tanpa sumbangan premium yang sepadan. Maksudnya bayar RM10 dapat RM10,000. Masa tak logik lah bayar RM10 tapi dapat RM10,000. Itulah maksudnya jualan. Ada unsur-unsur judi lah dekat situ. Terdapat kemungkinan membayar premium tanpa mendapatkan sebarang jumlah balasan. Pihak insurans akan mengalami kerugian jika terdapat terlalu banyak tuntutan di mana jumlah premium yang dikumpul tidak mencukupi. So yang ini berkenaan dengan MySay lah, boleh baca juga yang dalam textbook tu. Wujudnya tiga perkara tadi, gharar, maisir dan judi. Gharar, maisir dan riba tu dekat mana? So benda ni ada dalam exam. Okey, riba pula berkait dengan keuntungan lah, dividen, interest gitulah. Okey.
Okey, yang untuk bahagian riba ni ada berapa jenis riba? Ada riba buyuk, ada riba duyun. So ini semua adalah orang kata general knowledge yang mana apabila kita baca buku teks ni, kita kena fahami dia dekat sini. Maksudnya dia tak ada secara teknikal perlu di-explain sebab words tu dia direct berkaitan dengan kita panggil apa muamalat tu tadi. Adanya riba, adanya return ataupun interest dekat situ kan riba tu sendiri. Okey, riba dalam jual beli ada dua. Riba berasaskan jual beli riba buyuk Kalau yang berasaskan hutang dia panggil riba duyun. Riba yang riba fad timbul akibat ketidakseimbangan jumlah atau kuantiti yang tidak sama. So ada riba-riba ni dalam orang kata jualan dalam kontrak jualan insurans tu tadi ada riba-riba ni. Timbul akibat penundaan masa. So riba qad ni merujuk kepada sebarang faedah yang dikenakan. Faedah ni dia kenakan charge lah kan. Okey, apabila buat loan dan sebagainya. Riba jahiliah ni manfaat tambahan yang dikenakan kepada peminjam disebabkan dia gagal dia kena penalti. So tu riba, ciri-ciri riba tu semua. Okey, ada unsur-unsur riba. Ini kita dah pergi tadi. Okey, perbezaan antara takaful dan insurans. Okey, yang ini penting juga kena tahu sebab dalam exam mereka akan tanya juga beza insurans dan takaful. Okey. Takaful ni asas niat dia adalah untuk mencipta hubungan spiritual dan mempunyai kesan undang-undang. Niat dia untuk mencipta hubungan spiritual iaitu dia kan konsep dia kan saling bantu membantu. Kita bantu each other. So niat tu mencipta hubungan spiritual kerohanian gitu apabila ada konsep bantu membantu. Okey. Kalau insurans niat adalah untuk mencipta hubungan yang membawa kesan undang-undang sahaja. Dia berkait dengan orang kata kalau tak buat ni akan salah di sisi undang-undang. So bila ambil mesti kena ya ini kena bayar. Gitulah asas niat itulah kan. Maksudnya dia bukanlah kata nak menderma ataupun nak bersedekah, tapi dia mau kepada undang-undang dalam perniagaan. Okey, subjek. Objek yang diperlukan adalah mematuhi prinsip-prinsip syariah. Okey. Subjek dia Objek yang diperlukan adalah mematuhi prinsip-prinsip undang-undang awam. Okey, kita berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kalau insurans berkait dengan undang-undang awam lah, kan? Okey, jaminan pengendali takaful hanya bertindak sebagai pengurus dana. Itu kita sebutkan tadi. Company takaful, pengendali takaful, takaful operator, company takaful, mereka ni hanyalah sebagai pemegang amanah. Mereka menjaga amanah menguruskan dana orang ramai. Yang mana orang ramai itu saling jamin menjamin. Okey. So kalau dalam insurans, dia bukan orang ramai yang jamin menjamin. Dia syarikat insurans. Maksudnya itu hak milik dia. Contoh kita bayar contribution tu kita bayar dekat syarikat insurans. So duit tu dia punya. Lepas tu jaminan tu dia yang beri. Andai kata kalau dia tak nak beri banyak tu, dia kata dia nak bagi dalam bentuk lain ke apa benda, tak ada hak. Kita ni tak ada hak sebab benda tu dah jadi hak dia dah. Sebab jual dan beli tadi gitu. So itu dari segi jaminan Okey, dana adalah milik peserta dan dikelolakan oleh pengendali takaful. Maksudnya company takaful ni pemegang amanah saja. Tapi insurans dana merupakan milik syarikat. Okey, dana tersebut disimpan secara terpisah daripada dana pemegang saham. Maksudnya duit tu diasingkan bukan hak peserta lagi. Bayaran sumbangan premium. Sebahagian daripada sumbangan diperuntukkan sebagai tabaruk. Dalam takaful kita panggil tabaruk fund, tabung tabaruk. Kalau dalam insurans kita panggil premium yang dibayar mewujudkan kewajipan bagi pihak penangguh insurans melalui kontrak jual dan beli. Gitu. Tadi unsur-unsur yang dilarang dalam takaful tu, takaful diwujudkan atas prinsip Islam dan bebas daripada unsur-unsur yang dilarang seperti gharar,
maisir dan juga riba. Benda tu tak ada dalam takaful, namun ada dalam insurans. Sebab itulah dia jadi haram. Okey, dari segi keuntungan pula. Okey, keuntungan untuk takaful, keuntungan ni ataupun surplus akan dibahagikan di antara company dan peserta. Untung sama-sama, untung sama-sama rasa, rugi sama-sama tanggung. Gitu. Namun dalam insurans, keuntungan disalurkan atas budi bicara syarikat. Maksudnya, kalau syarikat kata tak nak bagi, so kita, peserta ni tak ada hak untuk minta sebab semuanya di tangan insurance company sebab dia yang punya. Gitulah Okey, baik. Kita pergi kepada seterusnya. Seterusnya habis dah untuk topik pengenalan kepada takaful dan insurans. Okey, kita pergi ke seterusnya. Baik.